Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini berdasarkan tugasan yang telah diberikan kepada kami, iaitu kami diminta untuk membuat satu persembahan berbentuk bual bicara ilmiah yang membincangkan isu-isu dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan Al-Quran, hadis dan para ulama. Baiklah, jadi untuk hari ini, isu yang kami akan kecilkan, kami akan kupas adalah berkenaan dengan bagaimanakah pembentukan sebuah keluarga bahagia dapat dicapai. Okey, baiklah, sebelum kita mulakan sesi bual bicara kita pada hari ini, suka untuk saya memberikan serangkap pantun. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, kalimah bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada pensyarah bagi subjek ini, iaitu subjek pendidikan Islam, Ustazah Saidah, dan juga rakan-rakan yang ada pada hari ini untuk berkongsi tentang bagaimanakah pembentukan sebuah keluarga bahagia. Okey, suka untuk saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama diberi Nur Hidayah binti Matzuki. Okey, seterusnya panel kedua. Dan nama saya nama diberi Nurul Farah Ijati binti Nordin. Dan saya Nabila binti Muhammad. Kami bertiga dari unit U3. Okey. Pada hari ini kami bertiga akan berkongsi secara langsung tentang bagaimanakah pembentukan sebuah keluarga bahagia. Okey, jadi sebagai orang pertama, saya akan kongsikan dulu beberapa langkah berkenaan dengan cara ataupun teknik yang boleh digunakan untuk membentuk satu keluarga yang bahagia, yang harmoni. Okey, jadi untuk yang pertama, macam mana kita nak membentuk satu keluarga yang bahagia dan harmoni ni? Okay, sebagaimana yang kita tahu, keluarga ni adalah orang, satu kumpulan yang tinggal sebumbung dengan kita, yang ada dengan kita. Okey, keluarga ni adalah individu yang sekumpulan individu yang tinggal sebumbung dengan kita, yang ada sekali dengan kita, yang bersama-sama dengan kita sewaktu senang ataupun susah. Jadi setiap insan yang dilahirkan ke dunia ni semestinya mempunyai keluarga yang tersendiri. Tidak kiralah sama ada keluarga tu dia dilahirkan di dalam keluarga yang kaya, di dalam keluarga yang miskin, ataupun keluarga yang baik ataupun tidak. Jadi semua memang mempunyai keluarga. Okay, jadi yang kita nak bincangkan hari ini adalah bagaimana ataupun apa peranan sesuatu organisasi atau keluarga tu nak untuk memastikan ataupun untuk mewujudkan keluarga, untuk memastikan keluarga yang ada tu sentiasa bahagia. Okay, jadi yang pertama, kita kena kerap berkomunikasi antara satu sama lain. Okey, kita sering dengar perkataan komunikasi ni. Komunikasi ni adalah macam berhubung, berbual, bercakap antara satu sama lain. Okey, komunikasi ni melibatkan dua orang ataupun lebih. Okey, komunikasi ni tak boleh dibuat secara seorang-seorang kan. Komunikasi ni mestilah melibatkan dua orang. Contoh kalau dalam institusi kekeluargaan ni, kita komunikasi antara ayah dan ibu, komunikasi antara ibu, ayah dan juga adik, abang, komunikasi antara abang, adik dan juga kakak. Okey, yang tu kita panggil komunikasi. Okey, jadi macam mana kita nak cakap, macam mana kita nak tahu komunikasi yang kita buat ni berkesan ataupun boleh tak kita nak mewujudkan satu keluarga yang bahagia ni. Macam mana komunikasi ni bertindak? Okey, kita kalau nak berkomunikasi, kita kena pastikan komunikasi yang kita buat tu strategik dan juga berkesan. Okay, macam mana komunikasi strategik ni? Komunikasi yang strategik adalah komunikasi yang digunakan secara bertujuan atau berencana oleh sesuatu organisasi untuk mencapai matlamat. Okey, berdasarkan definisi yang saya kongsikan, komunikasi yang strategik ni komunikasi yang digunakan secara bertujuan atau berencana. Okey, apa tujuan dia? Apa matlamat dia, kita kena tahu untuk memastikan komunikasi yang kita buat tu strategik
yang oleh sesuatu organisasi. Okey, dalam satu kelompok masyarakat ni kita ada banyak organisasi-organisasi kecil. Okey, macam organisasi masyarakat, organisasi keluarga sendiri, organisasi sekolah. Okey, jadi setiap organisasi tu ada cara untuk berkomunikasi yang tersendiri. Tak sama. Contoh dalam komunikasi antara untuk di sekolah, komunikasi antara murid dan guru tu berbeza. Untuk komunikasi kalau dalam institusi keluarga, komunikasi antara ibu dan ayah tu berbeza. Antara ibu ayah dan juga abang adik berbeza. Okey, untuk mencapai matlamat. Matlamat tu yang kita tentukan tadilah. Okey, berdasarkan apa yang kita nak fokuskan pada hari ini, berkaitan kita akan fokuskan tentang organisasi keluarga. Okey, dalam organisasi keluarga ni kita ada abang, kita ada ayah, kita ada ibu, kita ada adik, kita ada kakak. Okey, itu dalam organisasi yang kecil. Kalau kita tengok dalam keluarga kita yang besar, kita ada datuk, kita ada ayah saudara, kita ada mak saudara, kita ada nenek, itu adalah keluarga yang besar. Okay, jadi macam mana kita nak pastikan keluarga kita tu sentiasa bahagia. Okay, bahagia yang kita nak masukkan ni maksudnya tak berlaku pergaduhan, tak berlaku isu-isu lah dalam keluarga tu yang menyebabkan hubungan silaturahim renggang. Okay, seperti mana kita tahu, kita mungkin pernah terjumpa beberapa kes ataupun isu pergaduhan sesama keluarga yang berkaitan dengan, ada juga berkaitan dengan harta, ada yang berkaitan dengan masalah keluarga dalaman tu sendiri. Okay, jadi komunikasi yang strategik ni sangat-sangat membantu dalam menyelesaikan ataupun mewujudkan satu keluarga yang bahagia. Okey. Seterusnya. Okey, yang pertama, kenal pasti tujuan, rencana ataupun matlamat. Okey. Untuk mengenal pasti tujuan tu kita kena sentiasa berfikir apa isu yang kita nak bincangkan. Yang kedua, kenapa, faktor ataupun sebab untuk berkomunikasi. Dan yang ketiga, siapa individu yang terlibat. Contoh kita nak berkomunikasi dengan adik ataupun kakak. Okay, cara berkomunikasi tu berbeza. Okay, contoh macam ibu ayah sendiri. Kalau ibu ayah nak berkomunikasi dengan anak-anak dia, okay, setiap anak-anak dia tu dia berbeza sifat. Jadi langkah pertama yang ibu ayah perlu buat nak berkomunikasi yang strategik ni, kena kenal pasti dulu sifat anak-anak tu macam mana. Sebab dengan kenal pasti sifat anak-anak tu, dia dapat mencari cara ataupun yang strategik yang berkesan untuk berkomunikasi. Yang mana bila komunikasi dengan anak-anak tu, apa yang disampaikan boleh diterima. Okey, seterusnya. Isu yang seterusnya ialah menghormati antara satu sama lain. Okey, perkataan menghormati ni memang kita sentiasa dengar, kita selalu dengar. Tapi sayang sekali kurang diaplikasikan dalam keluarga. Okey, keluarga ni kita memang dah bersama dengan keluarga. Contoh kalau kita sekarang dah umur 21 tahun, kita dah bersama dengan keluarga 21 tahun. Lama kan 21 tahun tu. Jadi mungkin ada beberapa golongan yang perasaan ataupun sifat menghormati keluarga tu semakin menghikis, semakin kurang. Dia tak terlalu memandang penting sangat hubungan ataupun menghormati antara keluarga. Okay, jadi menghormati ni macam mana? Okay. Okay, dan saya nak petik satu ayat daripada surah Al-Ahqaf, iaitu ayat 15. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Okay, kedua ibu bapa ni lah yang penting kita kena hormat. Sebab ibu bapa ni lah yang menjaga kita daripada kecil. Yang ibu ni lah yang mengandungkan kita, bersusah payah besarkan kita. Jadi sebagai balasannya, kita kenalah menghormati. Kita kena tahu, kita kena sedar tanggungjawab kita sebagai anak. Okay, bila mana kita dah sedar tanggungjawab kita sebagai anak, tanggungjawab kita sebagai ibu apa, jadi tak berlakulah sebarang masalah atau isu dalam keluarga tu. Jadi apa-apa sahaja masalah boleh diselesaikan dengan baik. Okay, saya rasa setakat itu saja isu yang saya akan kongsikan.
Okey, saudari Nadia, saya ada pertanyaan. Okey, yang berkenaan dengan komunikasi yang saudari Hidayah kongsikan sebentar tadi, andai katalah ada ahli keluarga yang tinggal berjauhan atas urusan kerja, atas urusan kerja, belajar berjauhan dan sebagainya, bagaimanakah untuk memastikan komunikasi ini tetap berjalan, tetap berlangsung antara ahli keluarga ini untuk menghubungkan mereka? Baiklah, okay, saya faham apa soalan daripada saudari Nabila. Okey, jadi contoh yang diberikannya macam mana kalau ada ibu bapa ataupun ayah yang bekerja di luar negara ataupun sambung belajar di luar negara. Okay, jadi macam mana kita nak pastikan komunikasi ni sentiasa berjalan. Okey, jadi yang pertama, kita sekarang pada abad era globalisasi ni, kita memang telah kita boleh gunakan yang boleh merentas negara yang tak perlu kepada kos yang banyak. Jadi dengan menggunakan aplikasi ataupun gadget seperti telefon, kita ada Google Meet yang kita boleh gunakan untuk berhubung antara satu sama lain. Jadi tak ada alasan ataupun perbatasan yang dapat yang tak memungkinkan ataupun yang menyukarkan seseorang yang berada di jauh untuk berkomunikasi. Jadi salah satu penyelesaiannya adalah dengan penggunaan bahan-bahan teknologi komunikasi seperti gadget, telefon, komputer riba dan sebagainya. Okay, saya harap itu jelas. Okay, tanpa membuang masa, tadi saya dah terangkan tentang komunikasi dan juga hormat menghormati. Jadi saya nak tanya kepada saudari Farah, adakah didikan agama itu penting dalam mewujudkan keluarga yang bahagia? Okey, baiklah. Terima kasih saudari Dayah atas soalan yang diberi. Okey, sebenarnya didikan agama ni sangat penting dalam pembentukan keluarga yang bahagia. Sebab kalau kita tengok keluarga yang sekarang ni, pada zaman sekarang, keluarga yang tidak mempunyai didikan agama yang kukuh, mereka mungkin nampak bahagia di luar, tapi sebenarnya dari segi dalaman mereka tidak mempunyai, tidak memperoleh macam kita kata macam ketenangan. Dari segi rohani itu mereka tidak mempunyai, kerana dengan adanya didikan agama, perkara itu dapat membantu mereka, mendorong mereka untuk ke arah pembentukan keluarga yang bahagia dari segi luaran dan juga dalaman. Okey, saya hurai dengan lebih mendalam. Okey, kita tengok. Dengan adanya didikan agama, agama merupakan benteng yang paling utuh dalam diri seseorang. Okey, sebagai contoh, kalau andai kata seseorang atau sesebuah keluarga itu tidak mempunyai didikan agama yang kukuh, maka ahli keluarga itu akan mudah terjebak dengan masalah-masalah sosial yang sering berlaku pada masa kini. Kerana bila mereka tidak mempunyai pegangan agama, mereka tidak akan tahu bahawa perbuatan mereka itu salah ataupun tak. Perbuatan mereka lakukan tu betul ataupun tak. Okay, jadi bila mereka terlibat dengan masalah-masalah seperti ini, kesan buruk tu bukan sahaja melibatkan kepada diri individu itu sendiri, tetapi turut memberi impak kepada ahli keluarga yang lain. Maka perkara ini akan mendorong kepada keruntuhan institusi keluarga tersebut. Jadi agama itu pentinglah dalam pembentukan sebuah keluarga yang bahagia itu. Okey, saya tekankan kepada agama Islam. Okey, agama Islam ni merupakan agama yang syumul, iaitu mencakupi semua bidang kehidupan. Okey, buktinya di sini saya sertakan dalil Al-Quran, iaitu di mana dalam surah An-Nahl ayat 89, Allah SWT telah berfirman, dan kami turunkan kitab Al-Quran untuk menjelaskan tiap-tiap sesuatu sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, yang merujuk kepada Muslim lah. Okey. Jadi di sini apabila seseorang itu berpegang teguh dengan agama Islam, maka mereka akan merujuk kepada Al-Quran. Dan kalau kita dapati dalam Al-Quran ada ditekankan perkara-perkara yang perlu kita lakukan, yang dituntut sebagai umat Islam untuk melakukan, dan perkara yang perlu ditinggalkan oleh umat Islam. Dan begitu juga dengan kalau kita lihat
dari segi surah Sabah ayat ke-28, iaitu dan kami tidak mengutuskan engkau Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita dan sebagai pemberi peringatan. Di sini kalau kita lihat ada dua perkara yang ditekankan dalam agama Islam sebagai sumber panduan kepada kita untuk menjalani kehidupan di dunia, iaitu hadis dan juga Al-Quran. Okey, jadi dengan berpegang teguh kepada kedua sumber panduan ini, maka sesebuah keluarga itu dapat dibentuk. Kerana kalau kita lihat dalam Al-Quran ada ditekankan tentang peranan anak atau tanggungjawab anak untuk menghormati kedua-dua ibu bapa. Kalau tak silap saya dalam surah Luqman. Okay. Dan juga kalau kita lihat hadis, dalam hadis juga ada ditekankan berkaitan tentang tanggungjawab sebagai seorang ibu bapa dan juga anak. Jadi dengan menekankan pendidikan agama dalam sesebuah keluarga institusi itu, macam saya kata, sebuah keluarga bahagia itu dapat dipupuk. Okey. Kemudian pada masa yang sama saya ingin terapkan juga tanggungjawab ibu bapa dalam menjadi suri teladan yang baik terhadap anak-anak. Okey, saya ingin menyentuh tentang peribahasa Melayu, iaitu peribahasa yang berbunyi ibarat ketam mengajar anaknya sendiri berjalan. Okay, kalau kita lihat ketam tu sendiri jalan sengit. Bila ketam tu sendiri jalan sengit, dia mengajar anaknya berjalan, maka anaknya pun akan berjalan sengit. Jadi apa yang saya cuba nak sampaikan, bila ibu bapa itu sendiri tunjuk contoh teladan yang tak elok, maka anak tu pun akan ikut apa yang ditunjukkan oleh ibu bapanya. Jadi sebagai seorang ibu bapa, kita perlu menjadi model teladan, suri teladan yang baik kepada anak-anak dengan menunjukkan sifat-sifat yang baik, melaksanakan perintah yang ditekankan dalam agama Islam dan meninggalkan larangannya. Okay. Kemudian melalui ini, maka perkara ini akan memudahkan nilai-nilai murni atau sifat-sifat mahmudah diterapkan dalam diri anak-anak. Seperti yang tadilah, kalau ibu bapa tu seorang yang jenis menjaga pertuturan, bercakap dengan sopan, tidak menggunakan kata-kata kesat, maka anak tu pun akan terikut seperti apa yang dipaparkan oleh ibu bapa mereka. Sebab apa? Kalau kita lihat apabila seseorang anak atau bayi itu lahir di dunia ini, manusia pertama yang mereka berjumpa ialah ibu bapa mereka sendiri. Dan saya ingin sentuh tentang model model pembelajaran, iaitu ini di luar sikitlah tentang model pembelajaran teori Albert Bandura yang menekankan tentang konsep peniruan, di mana anak-anak ini mereka akan meniru segala perbuatan tingkah laku yang berada di persekitarannya. Maka sekiranya ibu bapa yang berada di persekitarannya memandangkan anak-anak persekitarannya yang paling terdekat ibu bapa lah kan. Jadi kalau ibu bapa tu sendiri menunjukkan contoh teladan yang tak elok, yang buruk, maka anak-anak itu akan mudah terikut apa yang ditunjukkan oleh ibu bapa tersebut. Dan sekiranya perbuatan buruk itu diwarisi, maka perkara ini akan menyebabkan keruntuhan institusi keluarga itu sendiri. Kerana macam yang Saudari Hidayah bagi tahu pada awal-awal tadi, sebuah keluarga yang bahagia itu ialah keluarga yang bebas daripada sebarang masalah-masalah sosial. Okey. Dan perkara ini bertepatan dengan sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, anak itu adalah ibarat seperti kain putih dan ibu bapa lah yang akan mencorakkannya menjadi sama ada Nasrani, Yahudi ataupun Majusi. Jadi di sini kita dapat lihat dengan jelas betapa pentingnya peranan ibu bapa dalam memberi didikan agamanya secukupnya kepada anak-anak dan juga menjadi suri teladan yang baik kepada anak-anak. Okay, jadi saya kira itu sahaja hujah saya berkaitan tentang bagaimana pembentukan keluarga bahagia dapat diperoleh, dan saya akan serahkan kepada panel yang seterusnya. Okey, bagi panel yang seterusnya saya ingin bertanya, pada pandangan anda, bagaimanakah pembentukan keluarga bahagia ini dapat dibentuk dari aspek yang lain? Selain daripada pendidikan agama dan juga dari segi komunikasi. Apa cara yang lain yang boleh digunakan? Okey, terima kasih terima kasih Saudari Farah atas perkongsian sebentar tadi.
Okay, jadi saya nak berkongsi juga tips untuk mencapai keluarga bahagia ni bukan sahaja dari segi komunikasi, tunjuk contoh teladan yang baik, dan ada lagi banyak lagi cara yang boleh dilakukan oleh ibu bapa. Okey, antaranya yang saya lihat langkah yang sangat penting iaitu memantapkan ekonomi keluarga. Ekonomi ataupun financial ni adalah merujuk kepada pendapatan keluarga. Adalah financial dia aspek yang memang tak dapat disangkal lagi atau kepentingannya untuk pelbagai perkara dan keperluan keluarga. Okey, dalam Islam sendiri pun memang menekankan mengenai kewangan. Dari Islam menekankan, okey, contohnya kita lihat Islam menyuruh para lelaki untuk melihat ciri-ciri wanita yang boleh dijadikan isteri, antaranya dari segi keimanannya dan juga hartanya. Okey, dari sini dapatlah kita lihat bahawa Islam ni juga menekankan harta dalam sesebuah keluarga. Okey, sekarang ni kita lihat banyak sangat pasangan suami isteri yang bercerai disebabkan masalah ekonomi dalam keluarga mereka. Okey, sebab apa? Tanpa ekonomi yang kukuh ni memanglah ketua keluarga ataupun ibu itu sendiri tidak dapat memenuhi keperluan keluarga seperti makan pagi, tengah hari, petang, malam memang tak mencukupi, dan juga barang-barang keperluan rumah, ubat-ubatan yang diperlukan, ubat-ubatan yang diperlukan untuk merawat penyakit anak-anak dan sebagainya. Okey, oleh hal yang demikian, ibu bapa lah dalam aspek ini, ibu bapa lah yang memainkan peranan yang sangat penting untuk berusaha sedaya upaya untuk memantapkan ekonomi keluarga. Bagaimana? Iaitu dengan mencari pekerjaan yang kukuh seperti menjadi guru dan sebagainya, ataupun boleh juga ibu bapa mengambil langkah-langkah lain seperti membuat kerja part time, berniaga online dan sebagainya. Namun ibu bapa ni tak perlulah terlalu risau bagaimana rezeki itu datang, asalkan kedua-duanya berusaha, kerana semuanya adalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah ialah sebaik-baik perancang. Okey, Allah ni akan memberikan rezeki, potensi ekonomi dan kecukupan bagi orang-orang yang berfikir dan berusaha sebaik-baiknya dengan jalan yang halal. Sebagaimana firman Allah dalam surah Sabah ayat 24 yang bermaksud, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Katakanlah Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu orang-orang yang musyrik pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Okey, daripada ayat itu dapat kita lihat setiap orang ni Allah berikan rezeki, cuma lambat atau cepat, dan pelbagai bentuk rezeki yang Allah berikan bukan sahaja dari kewangan tapi dari kesihatan, hubungan sesama ahli keluarga dan sebagainya. Okey, dari segi memantapkan ekonomi juga, dari segi untuk memurahkan rezeki, saya nak berkongsikan mengenai beberapa amalan lah untuk yang boleh diamalkan oleh masing-masing ibu bapa, anak-anak dan ahli keluarga yang lain. Antaranya yang Nabi sendiri syorkan kepada umatnya untuk menunaikan solat sunat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 12 rakaat setiap kali waktu duha untuk memurahkan rezeki. Okey, selain itu boleh juga masing-masing mengamalkan surah Al-Waqi'ah pada malam hari. Okey, selain itu ada lagi langkah yang boleh dijalankan oleh ibu bapa untuk mengukuhkan hubungan sesama ahli keluarga untuk mengecapi kebahagiaan dalam keluarga, iaitu mencurahkan kasih sayang dan meluangkan masa bersama-sama. Okey, dari aspek nilai kasih sayang dalam keluarga ni, saya nak tekankan bahagian ahli keluarga menunjukkan kasih sayang mereka, menunjukkan melalui perbuatan terhadap ahli keluarga sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Okey, dalam aspek ini semua ahli keluarga ada peranan masing-masing. Okey, saya berikan contoh sebagai suami dan isteri lah. Okey, kasih sayang tu boleh ditunjukkan dengan cara suami isteri saling membantu antara satu sama lain melakukan kerja-kerja rumah seperti kemas rumah, memasak, membersihkan sekitar rumah dan macam-macam lagi lah. Okey, pada masa yang sama, ibu bapa ni juga boleh mengajak anak-anak sekali untuk buat kerja rumah bagi melatih mereka membuat kerja dan mempunyai rasa tanggungjawab masing-masing. Okey, sekarang ni kita lihat memang kebanyakanlah institusi keluarga di Malaysia ini
kerja-kerja rumah sepenuhnya diletakkan di atas bahu isteri. Bermula dari pagi kejut suami, kejut anak-anak, siapkan pakaian suami pergi kerja, anak-anak nak pergi sekolah, siapkan makan pagi, tengah hari, malam, kemas-kemas rumah, semuanya di atas tanggungjawab si isteri. Okey, ada sesetengah isteri tersebut turut bekerja dan masih lagi cuba untuk melakukan kerja-kerja rumah tersebut. Okey, jadi di sini isteri itu merupakan ahli keluarga yang paling penat. Sebab dia lah bekerja, dia juga menjalankan tanggungjawab di rumah yang agak berat. Okey, jadi lelaki-lelaki di luar sana yang bergelar suami perlu sedar akan perkara ini. Okey, suami juga perlu sama-sama membantu isteri membuat kerja rumah, barulah nampak kemanisan hidup berumah tangga ni. Susah penat sama-sama rasai dan mereka juga akan saling memahami antara satu sama lain. Okey, jadi sebenarnya Rasulullah juga seorang suami yang sangat rajin menolong isterinya dalam urusan rumah tangga. Okey, Sayyidatina Aisyah ada menceritakan jika Nabi berada di rumah, baginda selalu menolongnya menguruskan hal-hal dapur. Misalnya ada seketika tu Aisyah ada menceritakan yang tiada makanan di rumah pada ketika itu dan Nabi hanya tersenyum dan baginda menyisir lengan baju turut membantu Aisyah untuk memasak di dapur. Okey, selain itu ibu bapa yang berkejaya, sibuk bekerja, perlu juga meluangkan masa bersama anak-anak walaupun sentiasa sibuk dengan kerja supaya anak-anak ni tak rasa dirinya terabai dan akhirnya mereka akan dengan urusan hidup masing-masing dengan gadgetnya. Jadi mereka daripada sini apabila anak-anak hanya fokuskan kepada gadget, jadi daripada mula titik itulah masing-masing akan hubungannya akan semakin renggang dan wujudlah masalah-masalah tingkah laku seperti terjebak dengan gejala-gejala yang ditunjukkan dalam gadget telefon bimbit tersebut. Okey, jadi itu saja untuk perkongsian saya. Okey, jadi sebenarnya daripada perkongsian yang kita bertiga telah kongsikan, banyak langkah yang boleh diambil oleh ibu bapa dan ahli-ahli keluarga yang lain untuk menjadikan hidup berkeluarga ni bahagia, untuk mengukuhkan hubungan sesama ahli keluarga. Dan ada lagi langkah-langkah lain yang boleh dijalankan sebenarnya dan diamalkan bersama. Okey, baiklah, saya kira isi yang disampaikan oleh ketiga-tiga ahli panel sangatlah membantu untuk menyedarkan terutamanya institusi keluarga itu sendiri untuk mengambil langkah pertama untuk memastikan keluarga yang ada sekarang sentiasa harmoni, sentiasa bahagia. Ingat, keluarga bahagia, harmoni sentiasa. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih.